KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar calon-calon SPM yang sedang menonton di rumah sekarang? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan, iaitu Pendidikan Seni Visual untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Seni Bina. Siapakah guru berpengalaman yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Jadi ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baiklah, hari ini kita belajar tentang seni bina, dan di Malaysia sangat orang kata kaya dengan seni bina bangunan dan pelbagai lagi. Untuk hari ini kita akan mengimbau semula nostalgia dan juga belajar sejarah seni bina bersama dengan guru kita, Cikgu Syahrul Nadia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita, Mira. Jumpa lagi Cikgu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Okey, hari ini kita nak belajar tentang seni bina kan Cikgu? Ya, betul. Kalau kita dengar muzik sekarang pun orang kita Kita ambil mood. Macam tu muzik betul, dekat betul. Cikgu. Apa kaitan muzik yang kita sedang dengarkan sekarang ni dengan topik seni bina pada hari ini Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tajuk seni bina. Okey, seni bina yang kita akan tengok hari ini adalah berkaitan dengan seni bina tradisional. Baiklah, seni bina tradisional. Ya, betul. Patutlah muzik yang dimainkan pun muzik tradisional Cikgu kan? Ya, betul. Baik, dan di studio juga tak lupa kita ada Cikgu atau jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi binti Zainal Abidin dari SMK Putrajaya Perizin 181. Terima kasih Cikgu Zaimi atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Dan Cikgu, bukan saja ada Mira, ada Cikgu Zaimi dan juga Cikgu Syahrul Nadia, tetapi ada juga 4 orang anak murid Cikgu yang Cikgu bawakan turut serta di studio pada hari ini. Di manakah mereka? Dari SMK Rantau. Assalamualaikum. Salam perkenalan semua. Hai. Wah, ceria semua, lengkap beruniform sekolah. Baik Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey. Apa khabar semua? Okey, hai. Apa khabar semua? Baik, Cikgu. Okey, saya perkenalkan yang atas sekali tu nama dia Nakib. Okey, kemudian di sebelah saya adalah Melissa. Di bawah adalah Kristina dan di situ adalah Ikmal. Yang handsome sikit tu Ikmal, sikit je handsome. Baiklah, kita ada 2 bunga dan 2 kumbang ya, 2 puteri, 2 putra. Baiklah, salam perkenalan buat semua. Dan untuk hari ini pastinya Cikgu nak terangkan tentang teori seni ataupun format dalam kertas peperiksaan SPM Cikgu. Betul. Baik, silakan Cikgu. Okey. Untuk hari ini kita akan tengok apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita akan tengok di sini tajuk Seni Bina Tingkatan 5. Okey. Apakah dia seni bina tingkatan 5? Okey, bila kita sebut seni bina, ada pelbagai. Ada seni bina moden dan sebagainya. Okey, tetapi untuk hari ini kita berfokus kepada seni bina tradisional. Okey, jom kita lihat. Okey, sebagai pengenalan, okey, sejarah perkembangan seni bina di negara kita memperlihatkan identiti masyarakat yang berbilang bangsa. Okey. Setiap binaan mempunyai reka bentuk dan ragam hias yang berbeza dengan tujuan dan maksud yang tersendiri. Okey, jadi kita kena faham bahawa setiap negeri yang berada di dalam Malaysia ini mempunyai identiti seni binanya yang tersendiri. Okey, kita teruskan lagi. Faktor agama, budaya, alam semula jadi, topografi, iklim, ekonomi, gaya hidup dan bahan sedia ada mempengaruhi reka bentuk seni bina. Seperti yang kita maklum, apabila kita sebut seni bina pada zaman dahulu, hampir kesemuanya diperbuat daripada kayu. Inilah dikatakan bahan sedia ada. Okey, dengan faktor pada ketika itu. Okey, dan pengenalan yang keempat, pengaruh luar seperti dari Indonesia, India, China dan Eropah turut menyumbang kepada seni bina yang wujud pada hari ini. Sekejap lagi kita akan teruskan dan kita akan belajar satu persatu apakah yang terkandung di sini.
Okey. Sebelum itu, yang paling penting kita kena tahu, untuk SPM, format instrumen peperiksaan. Okey, kita kena tahu, semua pelajar yang ambil pendidikan seni visual, SPM, mesti mengetahui instrumen ini ya. Okey, yang pertama, dalam pendidikan seni visual, kita mengandungi ada 3 kertas. Okey, ada 3 kertas. Yang mana? Kertas 1, kod dia 2611/1, iaitu ujian bertulis. Okey, 2611 iaitu kertas 2 ujian melukis dan 2611/3 kertas 3. Okey, yang mana kertas 2 ujian melukis dan kertas 3 adalah kerja khusus yang akan dihasilkan oleh pelajar ini. Okey. Jadi, untuk tajuk yang kita akan belajar hari ini, kita fokus kepada kertas 1 iaitu ujian bertulis. Yang mana untuk kertas 1 mengandungi soalan objektif aneka pilihan. Okey, 40 soalan dalam masa 1 jam yang membawa kepada markah 40 markah. Jadi ini sangat penting untuk kita mengetahui apa yang kita belajar semasa di tingkatan 4 dan 5 untuk SPM ya. Okey. Kita tengok pula standard kandungan. Okey, apakah standard kandungan dalam tajuk seni bina? Persepsi seni dalam seni bina, iaitu pemahaman terhadap konsep seni bina. Okey, macam tadi cikgu dah terangkan di awal tadi, kita dah tahu konsep seni bina dipengaruhi oleh apa. Okey. Yang kedua, eksplorasi seni dalam seni bina, iaitu eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber bagi pengukuhan terhadap seni bina. Dan seterusnya, 1.3, ekspresi seni dalam seni bina. Okey, iaitu penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Okey, kalau kita perasan di studio ini, cikgu ada bawa replika di atas meja sana. Okey, itu adalah di bawah ekspresi seni dalam seni bina. Maksudnya selepas kita belajar, kita dapat aplikasikan pengetahuan kita itu dalam penghasilan tugasan. Dan 1.4, apresiasi seni dalam seni bina, iaitu penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Okey. Dan untuk tajuk ini, sebenarnya kita bukan hanya menumpukan kepada rumah tradisional semata-mata. Okey, kita juga akan tengok kepada rumah ibadat, okey, istana dan kompleks makam. Okey. Wah, baiklah. Itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada Cikgu Syahrul Nadia. Dan selepas ini kita nak tahu lagi jenis-jenis seni bina di Malaysia. Tetapi sebelum itu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana pada hari ini kita belajar pendidikan seni visual untuk murid-murid tingkatan 5. Dan untuk segmen ini, subtopiknya merupakan rumah tradisional. Silakan cikgu, apa pula perkongsian dan juga penerangan daripada Cikgu Syahrul Nadia? Silakan. Okey, jom kita sambung. Okey, rumah tradisional. Okey, bila kita sebut rumah tradisional, maksudnya adalah rumah yang dibina pada zaman dahulu. Okey, yang mana jenis rumah tradisional adalah jenis rumah yang berpanggung, iaitu apa? Bertiang, berlantai tinggi dan berbumbung lipat kajang. Okey. Menitik beratkan aspek pengudaraan, pencahayaan dan keselamatan. Okey, zaman dulu, rumah zaman dulu mana ada kipas? Jauh sekali aircon, betul tak? Okey, jadinya konsep pencahayaan, konsep pengudaraan sangat-sangat penting. Betul. Sebab itulah kita ada ukiran-ukiran tembok tembus. Okey, atap, bentuk atap yang tinggi supaya tak panas. Okey, benda ni semua mempengaruhi kepada reka bentuk rumah tradisional. Okey, kemudian kaya dengan ragam hias berupa ukiran pada bahagian dinding, tiang, kekisi, panel pintu, tingkap, pemelah dan tebal layar. Tebal layar kat mana? Ini dia tebal layar. Okey, jadinya rumah tradisional sangat kaya dengan ukiran-ukiran kayu. Cikgu conteng kat sini. Okey, kemudian bahagian asas rumah tradisional ialah serambi, anjung, rumah ibu, selang, ruang dapur dan pelantar. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, inilah dia yang cikgu sebutkan tadi. Okey, yang mana bentuk penggalan secara melintang rumah tradisional. Okey, kita akan tengok di sini apakah nama ruang
dan fungsi-fungsinya. Okey, yang pertama anjung ataupun serambi. Dia di bahagian hadapan rumah. Okey, selepas bahagian tangga, naik tangga akan ada kawasan serambi. Kawasan serambi ini adalah kawasan yang tidak mempunyai dinding, kawasan yang terbuka. Okey, apakah fungsi serambi ini? Serambi ini fungsinya adalah untuk menyambut tetamu, tempat berbincang, bersantai, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirap pukat. Okey, Mira, kalau pada zaman dahulu, kalau keluarga kita kan ada rumah kampung lagi kan. Kalau zaman dulu, kalau kenduri kan dia duduk di bahagian serambi. Betul. Dia tak masuk kat bahagian dalam rumah kecuali perempuan. Kalau lelaki biasa duduk di kawasan serambi. Okey. Kemudian teruskan lagi. Ini adalah kawasan rumah ibu. Rumah ibu ni adalah bahagian tengah rumah Melayu. Okey, yang mana rumah ibu ni merupakan ruang untuk berbincang, tempat makan, tidur dan sembahyang. Okey, biasanya rumah ibu ni adalah tempat yang kita panggil privacy. Okey, maksudnya untuk keluarga. Okay, kalau orang datang, dia tak masuk sampai rumah ibu. Dia akan duduk sampai kawasan Anjung Serambi, kecuali tetamu ataupun keluarga terdekat. Barulah masuk ke rumah-rumah ibu ni. Okey, jadinya di kawasan rumah ibu inilah terdapat bentuk bumbung dan sebagainya. Kita terangkan lagi. Okey, seterusnya adalah kawasan selang. Antara rumah ibu nak ke dapur, dia akan ada kawasan kosong di sini yang tidak berbumbung. Okey, dan barulah kita masuk kawasan dapur. Apakah dia kawasan dapur? Dah tentu sama je fungsi sampai sekarang. Dapur adalah tempat memasak dan menyimpan peralatan memasak. Okey. Dan akhir sekali adalah ruang pelantar. Pelantar ni adalah ruang untuk penyediaan makanan dan tempat simpanan barang-barang. Maksudnya dia berada di bahagian belakang dapur. Kalau sekarang kita panggil store kan? Tapi kalau dulu dia adalah pelantar. Jadinya bentuk rumah tradisional Melayu ini adalah susunannya. Daripada serambi, masuk ke rumah ibu, kemudian masuk ke dapur dan pelantar. Untuk yang sini, pelajar di rumah paling penting kita kena tahu nama bahagian-bahagian rumah dan kita kena tahu fungsi setiap bahagian tersebut. Okey? Kita masuk yang pertama, iaitu rumah bujang ataupun rumah tunggal. Okey, apakah dia rumah bujang? Okey, rumah bujang ni adalah rumah yang terdiri daripada ruang rumah ibu, rumah dapur dan selasar. Rumah bujang berselar mempunyai bumbung panjang dengan papan pemelah dan atap singgora. Salur angin yang menggantikan tingkap berfungsi sebagai pengudaraan dan pencahayaan. Okey, salur angin yang ini. Bahagian sini, bahagian berbumbung ni dia terbuka, dia untuk angin masuk. Okey, binaan bumbung rumah bujang yang rendah pintu yang rendah pada pintu menurut posisi menunduk ketika memasuki rumah ibu sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Maksudnya kalau rumah bujang ni dia saiz dia kecil. Baik. Okey, pintu dia pendek sebab nak masuk rumah tu kita kena menunduk sebagai tanda hormat. Okey, yang ini adalah ciri-ciri untuk rumah bujang. Okey, kalau dalam studio ni cikgu ada bawa satu model rumah bujang yang dekat dengan Mira tu. Wah, di sini cikgu Ya, ni dihasilkan sendiri oleh anak murid cikgu. Siapa yang hasilkan ni? Syamira ke siapa? Melissa ke Syamira ni? Siapa angkat yang tangan. Siapa yang hasilkan? Angkat tangan. Rumah bujang ni hasil kerja siapa ni? Cukup kemas, halus kerjanya. Tak silap saya Melissa ke Syamira ke Melissa? Wah, Melissa ya? Betul. Cantiknya. Okey. Ini adalah bentuk rumah ialah lokasi adalah di Kuala Terengganu. Kita teruskan lagi rumah Minangkabau. Okey, rumah Minangkabau. Kita tengok saja rumah Minangkabau, identiti dia adalah pada bumbung rumah. Betul. Okey, kenapa? Okey, bentuk rumah ini memanjang dan bumbungnya melengkung pada bahagian hujung. Nampak? Okey. Dan bahagian muka tebalayannya tirus dan tinggi. Ruang di bawah bumbung dipanggil peran atau loteng, merupakan ruang tidur anak gadis dan tempat menyimpan barang. Rumah ini juga kaya dengan seni ukiran pada bahagian dinding dan panel pintu. Okey, kalau sebut rumah Minangkabau, tempatnya di negeri mana? Mira tahu tak? Tahu cikgu. Kat mana? Kat Negeri Sembilan cikgu. Tepat sekali. Okey, inilah dia model untuk rumah Minangkabau yang dihasilkan oleh anak-anak murid. Okey, menggunakan lidi. Okey, kita nampak kat situ konsepnya sama.
kan? Okey, teruskan lagi rumah Serambi Melaka. Dah sebut saja rumah Serambi Melaka, kita dah tahu rumah ni berasal dari negeri Melaka. Okey, rumah ini mempunyai bumbung panjang yang berunsurkan seni bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau. Okey, dia menggabungkan pelbagai unsur Okey, keunikan rumah ini terletak pada tangga batunya yang berwarna-warni dan bermotifkan flora. Ni istimewanya rumah Melaka. Tangga berwarna-warni. Okey, kalau kita pergi saja Melaka, kita tengok rumah tradisional, tangga-tangganya memang cantik-cantik. Juben-juben yang berada dekat tangga semuanya cantik. Ini identiti bagi rumah Serambi Melaka. Okey, bahagian atap rumah ini dibuka sedikit untuk membenarkan sistem pengudaraan. Rumah ini mempunyai tebal layar bermotifkan bunga dan papan pemuka yang berkerawang ringkas. Okey, bentuk dia macam ni lah, naik tangga dan macam ni. Okey, jadinya kalau rumah Serambi Melaka yang kita kena ingat, identiti dia adalah tangga. Tangga yang berwarna-warni. Okey, teruskan lagi rumah bumbung perak. Okey, rumah bumbung perak berada di negeri Perak. Okey, berada di negeri Perak. Bentuk bumbung rumah ini panjang dan dikenali sebagai bumbung perak. Pada anjungnya diukir dengan pelbagai motif. Kebanyakan rumah ini didirikan dengan tiang yang tinggi untuk tujuan keselamatan. Sebab itu, pada zaman dahulu, rumah-rumah tradisional semuanya bertiang tinggi. Untuk apa? Yang pertama adalah tujuan keselamatan. Okey, kerana untuk mengelakkan daripada haiwan-haiwan buas dan berbisa. Selain untuk mengelakkan daripada bencana alam. Contoh seperti banjir. Sebab kalau pada zaman dahulu, penempatan rumah ni kebanyakannya berada dekat dengan kawasan sungai. Jadinya untuk mengelakkan banjir, rasionalnya adalah tiang yang tinggi. Ya. Okey, teruskan lagi rumah kutai ataupun rumah potong patani. Okey, rumah potong patani. Okey, ni berada di Pasir Salak, Perak. Ini contoh rumah dia. Okey. Atap diperbuat daripada daun rumbia, manakala dinding pula diperbuat daripada anyaman buluh atau rotan. Rumah ini mempunyai bumbung yang agak tinggi. Terdapat dua jenis rumah kutai, iaitu rumah kutai tiang 12 dan rumah kutai tiang 16. Okey, keunikan rumah ini dapat dilihat pada ragam hias lebah bergantung pada penggunaan daun lepas sebagai kelarai pada muka tebah layarnya. Okey, ini adalah bentuk rumah kutai. Okey, Mira, kat sini agak-agak ada tak model rumah kutai? Ada, cikgu. Yang mana tu, Mira? Yang di tengah-tengah, cikgu? Ya, yang di bawah tengah-tengah ini. Okey, tetapi rumah kutai yang ini dindingnya pakai lidi saja. Model ni dia tak menggunakan anyaman. Okey, tetapi ini adalah bentuk rumah kutai. Okey. Teruskan lagi rumah limas. Rumah limas atau lebih dikenali sebagai rumah baju kurung. Okey, kita kena ingat sebab suka ditanya, rumah limas ni apakah nama lain bagi rumah limas? Rumah baju kurung. Wah, kan kita macam baru macam ada nama macam tu kan, Mira kan? Okey. Ini adalah rumah limas atau kita panggil rumah baju kurung, yang mana ia adalah lokasinya di Muar, Johor. Okey, rumah ini mempunyai bumbung berbentuk limas dan puncaknya terdapat tunjuk langit. Ni tunjuk langit. Yang tajam ni nama dia tunjuk langit. Okey, di atas bumbung, di puncak bumbung. Kekisi kayu dipasang pada bahagian bawah jendela sebagai sistem keselamatan, pengudaraan dan pencahayaan. Selain itu, rumah ini kaya dengan seni ukiran yang terdapat pada bahagian kekisi, pintu, tingkap dan tebal layar. Ni, ukiran nampak ni semua adalah ukiran. Banyak ukiran banyak ukiran di kawasan sini. Okey, dan motif yang digunakan ialah motif kosmos, geometri, awan larat dan fauna. Okey, habis untuk rumah limas. Okey, jadi kita sebut rumah limas, kita tahu rumah limas ini terletak di negeri Johor. Nama lain bagi rumah limas ialah baju kurung. Okey. Sebab apa baju kurung? Sebab tingkap dia panjang. Wah, okey. Okey, jom kita masuk pula yang berikutnya adalah rumah panjang. Okey, kat mana kita dapat rumah panjang ni?
Okey. Adakah di Semenanjung Malaysia? Tidak, cikgu. Okey, tidak. Okey, dia berada di Sabah dan Sarawak. Betul. Okey, rumah panjang ini merupakan terdiri daripada satu deretan yang mengandungi rumah-rumah kelamin. Okey, ini maksudnya adalah dalam satu deretan rumah ini mempunyai banyak rumah-rumah yang lain. Okey, maksudnya ada yang berkahwin lah, maksudnya rumah-rumah yang dah berkahwin tapi dalam satu bangunan yang sama. Ya. Okey. Seni bina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradisi suku kaum. Rumah ini mengandungi ruang tanjau ataupun serambi, ruang ruang terbuka dan bilik. Okey, ruang panjang ini didirikan tinggi untuk tujuan keselamatan. Tadi cikgu dah terangkan kenapa tiang-tiang bangunan tinggi. Sebab apa? Faktor keselamatan dan bentuk muka bumi. Okey. Sini kita dah tahu. Biasanya ini kita senang nak kenalkan Mira. Kita tengok saja kita tahu, oh ni rumah panjang. Betul. Rumah panjang kat mana? Oh kat Sabah, Sarawak. Macam tu. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh fahamlah. Okey, jom kita uji minda. Okey, dah ready ke Melissa? Christina, ready? Nakib? Iqmal? Okey, jom kita mulakan menjawab soalan. Penat cikgu cakap daripada tadi. Cikgu nak dengar suara awak pula ni. Okey, jom. Uji minda 1. Apakah yang dimaksudkan dengan jenis rumah berpanggung pada seni bina rumah tradisional? Siapa nak jawab? Saya nak cuba Igu, saya nak cuba. Okey, kita bagi Nakib dulu. Okey, Nakib, boleh Nakib? Silakan Nakib. Saya pun 3 kali juga pula. Silakan Nakib. Okey. Apa jawapan Nakib? Saya rasa jawapan dia C1, 2 dan 3. Okey, bertiang, berlantai tinggi, berbumbung lipat kajang. Okey, so jawapan dia adalah C, 1, 2 dan 3. Betul Nakib? Ya betul. Saya pilih tu. Okey. Dapat markah 1. Okey. Kemudian uji minda yang kedua. Okey, siapa nak jawab uji minda yang kedua ni? Mengapakah rumah serambi Melaka dianggap unik? Okey. Siapa yang jawab? Angkat tangan pun boleh. Okey, Melissa. Okey, Melissa. Okey, apa jawapan dia Melissa? Jawapan dia C, cikgu. C, kenapa? Warna tangga batu yang berwarna. Okey, warna tangga batu yang berwarna-warni. Okey, pun betul. Nampak dia faham situ Mira Ya. Okey, cikgu bagi tanda right kat sini. Okey, bagus. Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan uji minda yang ketiga. Apakah nama bahagian yang bertanda X pada rajah di sebelah? Tadi cikgu dah bulatkan. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Siapa? Okey, Syafiq silakan. Iqmal. Boleh Syafiq? Okey, Syafiq Iqmal. Okey. Jawapan dia B, tebal layar. Okey, jawapan dia adalah B, tebal layar. Ni mesti tengok nota kan? Alamak, ya ke? Okey, tak ada. Memang pelajar ni sentiasa dengan buku teks. Mereka peka dan fokus dengan apa cikgu terangkan tadi. Memang betul. Okey, kita tengok pula soalan yang berikutnya. Uji minda 4. Okey, mengapakah bumbung rumah bujang sengaja dibina rendah pada bahagian pintu? Tadi dah cakap. Kenapa? Kenapa pintu dia rendah? Siapa nak tolong jawab yang ni? Siapa belum tadi? Christina rasanya belum lagi Christina tadi. belum lagi Okey, Christina lah jawab. Apa jawapan dia? Jawapan dia D, sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Okey, betul. Sebagai tanda hormat kepada Tuan rumah. Macam tadi kita kata, apabila kita belajar tentang rumah tradisional, kita kena ingat ciri-ciri yang terdapat pada rumah tersebut. Okey, itu yang akan ditanya dalam soalan SPM nanti. Okey, kita teruskan lagi dengan uji minda yang kelima. Apakah nama lain bagi rumah limas? Mira boleh jawab tak Mira? Ini saya nak cuba Igu. Tak dapat Mira jawab. Mira, Nakib nak jawab dulu. Okey, Nakib, jawab cepat. Silakan Nakib. Saya rasa D, Igu, rumah baju kurung. Pandai. Hebatlah Nakib. Okey, Nakib memang confirm A sendiri Nakib Okey, rumah baju kurung. Nampak tak? Kita biasa jemput rumah limas tapi kita lupa nama lain yang dipanggil. Okey. Kemudian uji minda yang ke-6. Okey, ruang untuk menyambut tetamu, tempat bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirat pukat.
Apakah nama bahagian rumah tradisional yang dimaksudkan berdasarkan fungsi ruang di atas? Siapa nak try jawab? Okey. Cepat. Ya, cikgu. Silakan Melissa. Siapa? Melissa. Okey, Melissa. Jawapan dia C, cikgu, Serambi. Serambi. Betul ke salah? Wah, Oi, betul. Nampak tak Mira? Dia sangat memberi tumpuan Ya. sepanjang belajar tadi kan? Betul. Okey, kita teruskan lagi dengan uji minda yang ke-7. Apakah fungsi ruang pelantar? Siapa nak jawab? Okey, cikgu bagi. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Siapa? Okey, Siapa Syafiq. Iqmal? Okey, boleh. Silakan. Saya pilih D, tempat simpanan barang-barang. Fungsi ruang pelantar. Okey, ruang pelantar tempat simpan barang-barang. Okey, betul. Betul. Pelantar ni terletak kat mana tadi? Belakang bahagian dapur. Okey. So, uji minda yang ke-8. Binaan ini mengandungi beberapa buah rumah kelamin dan mempunyai ciri-ciri keselamatan dan kebudayaan yang tersendiri. Apakah jenis rumah yang dimaksudkan? Siapa nak jawab? Ini di Sabah dan Sarawak. Siapa yang ingin mencuba? Silakan. Okey. Boleh. Kristina. Jawapan dia B. Rumah panjang. Rumah panjang. Dah ada jawapan dah kat sini. Kan? Gambar Betul tak? tertunjuk dah jawapan dia. Gambar ni dah bagi jawapan dah. Okey, betul. Tapi kalau tak belajar Mira, dia tak tahu ni nama rumah panjang. Betul tak? Betul. Macam tu. Dan uji minda yang ke-9. Bentuk rumah ini memanjang dan bumbungnya melengkung pada bahagian hujung. Apakah nama rumah berdasarkan situasi tersebut? Kalau korang tak boleh jawab, cikgu cubit nanti. Yang ni biar saya jawab, cikgu. Okey, confident tu cikgu suka. Okey, apa dia Nakib? Yang ni saya pilih A, cikgu. Rumah Minangkabau. Ya ke Nakib? Betul ke? Ya, betul. Rumah Minangkabau. Negeri mana ni Nakib? Sabah. Ya Allah. Nombor mana? Kamu Sarawak. cakap Sabah. Minangkabau Negeri Sembilan Negeri lah. Sembilan. Nakib saja. Dia saja je tu. Okey. Habis dah kita soalan kita untuk yang ini. Okey, itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada Cikgu Syahrul Nadia dan juga orang kata jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid-murid di dalam talian sangatlah bersemangat cikgu Ya, dan sangat tepat sekali semangat. menunjukkan mereka fokus. Diharapkan yang di rumah pun turut sama-sama peka dan fokus dengan penerangan Cikgu Syahrul Nadia bagi orang kata tajuk kita seni bina. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita Okey. kembali selepas ini kerana ada banyak lagi seni bina yang lain pula yang Cikgu Syahrul Nadia ingin kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana. Hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan seni visual untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya seni banner. Baiklah Cikgu Syahrul Nadia, untuk segmen ini apa pula yang cikgu nak kongsikan? Saya nampak macam ada rumah ibadat dan juga istana. Okey, sekarang kita akan masuk pula kepada rumah ibadat. Okey, tadi kita dah belajar rumah tradisional. Sekarang kita akan masuk rumah ibadat. Okey, apakah dia rumah ibadat? Rumah ibadat kalau kita di Malaysia kita ada mempunyai pelbagai agama. Betul. Okey. Kita apabila pelbagai agama maksudnya mempunyai tempat beribadat tersendiri. Okey. Masjid adalah bagi apa? Yang menganuti agama Islam. Betul. Okey, tokong untuk agama Buddha. Gereja agama Kristian. Dan gurdwara untuk agama Sing, penganut Sing. Ada satu tertinggal. Tokong masjid, tokong gereja dan satu lagi adalah kuil. Tertinggal di sini tetapi ada di dalam ni. Okey. Kemudian kita tengok sini yang pertama adalah masjid. Okey, seni bina Malaysia, seni bina masjid di negara ini mempunyai nilai estetika yang tinggi dari aspek reka bentuk dan hiasannya. Okey, ciri-ciri umum reka bentuk masjid ialah mempunyai kubah, menara, ruang solat, mihrab, landscape dan hiasan dalaman. Okey. Contohnya Masjid Kampung Laut, Masjid Negara dan Masjid Ubudiah. Okey, kita akan tengok yang ini, Masjid Ubudiah. Okey, tadi dia kata kubah. Ini yang maksudnya kubah ni. Yang berbentuk bulatan. Yang berbentuk bulatan. Okey, cikgu bulatkan kat sini. Ini yang kita namakan sebagai
Kubah. Okey. Terletak di Kuala Kangsar, Perak. Dikenali sebagai Masjid Iskandariah ataupun Masjid Diraja. Masjid ini berbentuk oktagon atau segi lapan dan mempunyai kubah utama berbentuk bawang. Okey. Terdapat 4 menara utama dan 16 menara kecil. Okey, menara yang mana? Menara ni adalah bahagian yang tinggi-tinggi ni. Bahagian yang tinggi ini kita namakan sebagai menara. Okey. Berikutnya kita tengok Masjid Kampung Laut. Okey, kat mana Masjid Kampung Laut ni? Okey, Masjid Kampung Laut ni terletak di Tumpat, Kelantan. Ini merupakan masjid tertua di Asia Tenggara. Okey, bumbungnya berbentuk atap limas bertingkat dan bersegitiga menirus ke atas. Okey, puncaknya dihiasi dengan buah button atau kita panggil button lah. Sebenarnya bahasa Inggeris tu button. Tapi dia bahasa Melayu kan jadi button. Okey, masjid ini dibina menggunakan teknik tebuk pasak iaitu apa? Okey, dan kini kita kena tahu teknik tebuk pasak. Apakah maksud teknik tebuk pasak? Iaitu tanpa menggunakan paku. Maksudnya masjid ini dibina tanpa menggunakan paku. Okey, hanya menggunakan teknik tebuk pasak. Okey, kena ingat yang ni kena ingat teknik tebuk pasak. Okey, seterusnya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Terletak di mana? Shah Alam. Okey, ini antara masjid-masjid yang baru. Bentuk-bentuknya lebih besar, lebih cantik. Okey. Merupakan masjid kedua terbesar di Asia Tenggara dan mempunyai kubah terbesar di dunia. Wah, kan? Dekat roundabout Shah Alam tu kita nampak masjid tu gah di tengah-tengah bandar. Ini maksudnya kubah ni tadi sangat besar. Okey, besar di dunia. Ya. Terdapat 4 menara mengelilingi kubah. Okey, ni yang menara ni. Okey, ni 1 2 3 4. Okey, itu adalah 4 menara yang mengelilingi kubah. Di bahagian luar terdapat enamel yang dihiasi dengan tulisan khat berwarna biru dan berlatar belakangkan kelabu. Yang ini. Yang ini yang dimasukkan enamel ni. Okey. Teruskan lagi Masjid Negara. Okey, Masjid Negara terletak di Kuala Lumpur. Masjid Negara terletak di Kuala Lumpur. Reka bentuk gabungan corak Islam, moden dan seni bina tempatan. Menaranya berbentuk seperti sekaki payung yang kuncup. Ni menara, nampak? Sini. Seperti payung yang ditutup. Okey. Bumbungnya pula berupa sekaki payung yang terbuka. Ini kalau masjid lain tadi berbentuk kubah, betul tak? Tetapi kalau Masjid Negara bentuk bumbungnya seperti payung yang terbuka. Okey, ini adalah ciri-ciri yang kita kena ingat. Okey. Dan kita teruskan lagi dengan Masjid Tengkera. Kat mana Masjid Tengkera ni? Okey, Masjid Tengkera ni terletak di negeri Melaka. Keunikan masjid ini ialah bumbungnya berbentuk pagoda. Ini berbentuk pagoda bumbung dia. Okey, terdapat 3 lapisan bumbung pada masjid iaitu bumbung beranda, bumbung beranda yang bahagian bawah yang paling besar ni beranda keliling Okey, yang kedua adalah bumbung rumah sembayang ni bahagian tengah. Dan yang ketiga adalah bumbung kubah. Okey, bentuk bumbung inilah yang kita namakan sebagai berbentuk pagoda. Okey. Kemudian kita masuk pula rumah ibadat yang berikutnya adalah gereja. Okey, apakah dia? Secara umumnya, gereja di Malaysia terdiri daripada gereja Katolik dan Protestan. Okey, gereja Katolik dibina oleh orang Portugis pada abad ke-16, manakala gereja Protestan pula telah dibina oleh orang Belanda pada abad ke-17. Okay, kita tengok yang pertama. Gereja Saint Anthony. Okey, kat mana terletak ni? Terletak di Kuala Lumpur. Okey, struktur gereja ini menegak dan mempunyai bumbung gabel plastik berbentuk segitiga di bahagian puncaknya. Nampak bentuk segitiga? Okey. Bentuk siling yang tinggi menyebabkan ruang dalamnya agak sejuk. Jadinya kalau kita nak buat rumah, bangunan, bumbung tinggi, suhu dalam rumah akan jadi lebih sejuk. Tak semestinya rumah lah, bangunan. Okey. Kemudian yang kedua adalah gereja Saint
Saint Paul. Gereja tertua di Malaysia ini terletak di mana? Di Melaka. Kat Bukit Saint Paul atas tu, kita daki bukit tu kan? Ya. Dan kita akan jumpa gereja Saint Paul yang dibina daripada batu laterit atau batu lada. Batu lada ni kenapa warna merah? Terdapat batu penutup kapur yang mempunyai tulisan dan ukiran telah dialih dari lantai dan disandarkan ke dinding gereja. Di luar pekarangan gereja ini terdapat tugu St. Francis Xavier. Okey, jadinya yang ini gereja Saint Paul ni awak kena ingat dia diperbuat daripada batu laterit atau batu lada. Okey. Terus lagi, kita masuk pula rumah ibadat yang berikutnya adalah tokong. Okey. Tokong ni adalah untuk apa? Tokong merupakan rumah ibadat penganut agama atau ajaran Buddha, Teosisme dan Konfusianisme. Okey, seni bina tokong di negara ini dipengaruhi oleh reka bentuk dari China dan Tibet. Okey, kebanyakan tokong ini dihiasi dengan patung dan lukisan tertentu. Kebanyakan tokong kalau kita tengok banyak gambar-gambar naga. Ya. Betul tak? Okey. Teruskan lagi. Kita tengok tokong yang pertama, ialah tokong Sampoh Tong. Ini antara yang popular yang popular di Malaysia. Okey, tokong Sampoh Tong ni ialah dibina dalam gua batu kapur yang terletak di negeri mana? Perak. Terdapat arca-arca Buddha yang terletak di antara bongkar-bongkar stalaktit dan stalagmit di dalam gua ini. Okey. Tokong ini juga memiliki kolam. Okey, ni kena ambil perhatian Memiliki kolam berkonsepkan Jepun yang dipenuhi dengan ikan kap Jepun dan kura-kura iaitu simbol panjang umur. Okey, yang ini kita kena ambil berat. Maksudnya kita kena ingat bahawa tokong Sampoh Tong dia ada kolam. Okey, ada kolam, dalam tu banyak ikan kap Jepun, ada banyak kura-kura dan dia adalah bermaksud simbol panjang umur. Okey, sebab tu kita kata daripada tadi Cuk cakap setiap bangunan mempunyai identitinya tersendiri. Kita kena ingat identiti itu tadi. Okey? Kemudian kita teruskan lagi dengan Wat Potivihan. Okey, ini juga adalah tokong. Okey, Wat ini terletak di Kelantan. Terdapat patung Buddha berbaring berukuran 40 meter. Okey. Elemen penting yang terdapat di sini ialah roda Dharma Cakra yang ini Okey, dan arca Guanyin, arca Dewi, ni arca Dewi. Arca Dewi Guanyin, Pavilion Cina dan Dewan Gaya Tibet. Okey, yang ini kena ingat yang roda ni. Okey, yang maksud ini yang tadi yang dikatakan ni roda ni Dewi, yang ini kena ingat. Okey, berikutnya adalah kita masuk pula kuil. Okey, seni bina kuil. Okey, apa dia kuil ni? Kuil ialah tempat ibadat bagi penganut agama Hindu. Okey. Sebab tu kat Malaysia ni kita kan kaya dengan pelbagai bangsa, dengan agama. Jadinya semua itu mendatangkan pelbagai jenis bangunan dalam Malaysia ni tadi. Dari segi tempat tinggalnya, dari segi rumah ibadatnya, dia jadi pelbagai disebabkan berbilang kaum dan bangsa agama semua tu. Okey, kuil yang awal di negara ini dijumpai di Lembah Pujang. Okey, kebanyakan reka bentuk kuil ini besar dan kaya dengan sejarah. Seni binanya dipenuhi dengan ukiran, lukisan dan arca. Kan kalau kita biasa tengok kuil-kuil, banyak patung-patung dewa. Betul. Okey, untuk maksudnya untuk dia beribadat. Okey. Teruskan lagi yang pertama. Kuil Sri Mahamariaman. Kuil Sri Mahamariaman terletak di Kuala Lumpur. Okey, unik kerana terdapat sebuah gopuram. Gopuram berbentuk piramid 5 tingkat ini. Yang ini gopuram Mira. Okey, pelajar di luar sana, okey, ni bangunan ni. Okey, yang tingkat-tingkat ni nama dia gopuram. Gopuram ini mempunyai 5 tingkat. 1 2 3 4 5. Okey, cikgu conteng kat sini. Okey. Dia special. Okey, istimewa kerana mempunyai 5 tingkat. Piramid mempunyai 5 tingkat. Mempunyai arca yang menggambarkan Tuhan dalam agama Hindu. Shilling dan dewan utama dihiasi dengan lukisan corak bulatan berwarna-warni. Okey. Dan pada gopuram ni tadi terdapat banyak arca-arca dewa-dewi Tuhan mereka. Okey. Teruskan lagi.
dengan kuil Batu Cave. Macam tadi Mira dia cakap dia pernah pergi sampai sini. Kan? Jadi popular Mira betul, kan? cukup popular menjadi tarikan pelancong cikgu. Ya, betul, sehingga menjadi tarikan pelancong di Malaysia. Okey, kuil Batu Cave. Kuil ini terletak di Selangor dan menjadi tumpuan pengadu agama Hindu semasa perayaan Taipusam. Bila perayaan Taipusam penuh dekat Batu Cave. Okey. Kompleks kuil ini terdiri daripada 3 kuil utama dan beberapa kuil kecil yang dipenuhi dengan arca dan lukisan. Pengunjung perlu menaiki 272 anak tangga yang berwarna-warni untuk masuk ke dalam gua. Okey, ni anak tangga ni. Okey, inilah anak tangga yang dikatakan berwarna-warni sebanyak 272 anak tangga. Okey, terdapat patung Dewa Murugan setinggi ni Dewa Patung Murugan setinggi 42.7 meter di pintu masuk kompleks kuil ini. Dari tepi jalan kita dah nampak dah. Betul. Okey. Dan kita masuk pula rumah ibadat yang seterusnya, iaitu Gurdwara. Apakah dia Gurdwara? Okey, Gurdwara ialah tempat perhimpunan atau penyembahan kaum Singh. Okay, setiap gurdwara dilengkapi dengan dewan, perpustakaan, bilik mesyuarat dan sebagainya. Okey. Yang pertama kita tengok Gurdwara Sahib Tat Khalsa. Okey, kat mana sini? Terletak di Kuala Lumpur. Mempunyai menara dan kubah yang berwarna keemasan. Okey, ni kubah dia. Okey, ni kubah samalah macam masjid ada kubah juga. Bentuk macam ni kita panggil kubah. Okey. Ni bumbung dia. Okey, berwarna keemasan. Okey, terdapat corak geometri menghiasi bahagian dinding menara dan tingkap. Okey, ini semua adalah corak-corak geometri. Okey, jelas semua? Faham Cikgu harap pelajar di rumah semua faham dengan penerangan cikgu ni. Okey, seterusnya kita akan masuk pula seni bina istana. Seni bina istana. Okey, istana bermaksud kediaman raja. Okey, kediaman raja atau ketua negara. Kesemua istana tersebut mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, iaitu terdapat balai rungseri, dewan mengadap, singgasana, bilik santapan dan kamar beradu. Okey, semua istana ni mempunyai ruang-ruang yang inilah. Okey, kita tengok yang pertama. Istana Negara. Okey, Mira pernah sampai tak sini? Pernah cikgu, tapi tak pernah masuklah cikgu. Kat sampai luar sajalah pernah. Yalah, betul. Kalau kita ada urusan tertentu saja baru dibenarkan masuk. Betul. Bukan boleh masuk sesuka hati. Okey, kita tengok sini. Istana yang terletak di Kuala Lumpur ini merupakan tempat persemayaman rasmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Okey, reka bentuk istana ini menekankan ciri-ciri binaan Islam dan tradisional Melayu. Okey. Pintu gerbang istana ini mempunyai ukiran corak berulang dan struktur yang teguh. Ruang bilik dewan singgasana dihiasi dengan ukiran tradisional Melayu dan tulisan khat yang menarik. Okey. Okey. Ini pintu gerbang. Okey, kawasan sini adalah pintu gerbang. Okey, berikutnya kita tengok pula Istana Iskandariah. Okey, Istana Iskandariah ni terletak di mana? Perak. Di Perak. Okey, menyerupai bentuk seni bina India, Islam atau Sarasenik yang diadun dengan seni bina Asia Barat. Okey. Jadinya dekat pintu gerbangnya bermotif tajam. Okey, terdapat gerbang di pintu masuk utama yang dihiasi dengan ukiran dan jata negeri Perak. Okey. Ini ukiran pada singgasana. Kita boleh nampaklah ni balai rungseri, tempat mengadap. Okey. Jom kita teruskan lagi dengan Istana Maziah. Okey, apakah di Istana Maziah? Okey, istana yang terletak di Kuala Terengganu ini dibina pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Okey. Kita ketahui istana ini terletak di negeri Kuala Terengganu. Ya, di negeri Terengganu. Okey, ini adalah bentuk istana dia. Dan ini adalah pintu gerbang. Kita kena ingat saja, yang ini kita ingat saja bentuk dia. Okey, kita ingat. Okey, kemudian Istana Seri Menanti pun sama. Kita tahu, tengok bentuk dia, kita tahu okey, itu Istana Seri Menanti. Terletak kat mana? Negeri Sembilan. Diperbuat daripada kayu tanpa menggunakan paku. Wow, tanpa menggunakan paku cikgu. Ya, bangunan dia memang kayu sepenuhnya. Dan pada bahagian tertentu ni, istana ini diukir dengan pelbagai motif ukiran. Ini antara contoh ukiran dah, awal larat dan sebagainya. Okey. Jadinya, istana ini menyerupai reka bentuk Minangkabau. Ini terletak di negeri
Okey, sekarang muzium ni istana ni telah dijadikan sebagai muzium. Wah, baiklah. Jadi kita boleh pergi melawat bila-bila masa sahaja. Okey. Kita masuk uji minda ke-10. Okey, bersedia tak anak-anak murid cikgu kat rumah? Sedia ke semua? Okey, jom. Rumah. Okey. Manakah antara berikut mempunyai bumbung seolah-olah seperti payung terbuka? Senang sangat ni. Warna Siapa biru. nak cuba jawab? Siapa yang cuba jawab? Payung terbuka. Saya cuba jawab ikut. Saya cuba jawab. Okey, seperti biasa. Nakib boleh, Silakan Nakib. Nakib. Jawab. Boleh? Saya cuba jawab ikut. Ya. Jawapan saya C, Masjid Negara. Okey. Betul. Betul, Bumbung cikgu, dia berwarna biru. Yes, Okey. pastinya Nakib ni selalu pergi Masjid Negara, cikgu. Confirm, Baik, terima kasih Nakib dan Tania. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Syarul Nadia. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Cikgu, di segmen ini, apa pula perkongsian daripada cikgu? Adakah tentang kompleks makam? Apa tu, cikgu? Mira ni tahu je kan. Mira ni memang tahulah. Okey, sekarang kita akan masuk pula seni bina kompleks makam. Apakah dia kompleks makam? Okey, kompleks makam ni ialah merupakan tempat bersemadinya golongan yang dihormati seperti raja, pembesar atau pahlawan. Okey, makam-makam ini ditempatkan dalam sebuah kompleks yang biasanya bercantum dengan bahagian masjid. Okey, kebanyakan makam dalam kompleks ini diperbuat daripada batu marmar yang dihiasi dengan pelbagai motif ukiran. Okey, kita tengok yang pertama kat sini adalah kompleks makam Diraja Mahmudiah. Okey, kat mana terletaknya? Terletak di negeri Johor. Okey, bangunan utamanya mempunyai seni bina seperti sebuah masjid. Okey. Di pekarangan makam Diraja pula terdapat kawasan lingkaran tembok putih yang dipanggil Kota Lama. Okey. Kawasan ini menempatkan makam kerabat Diraja, Johor dan pembesar-pembesar negeri yang lain. Okey, seterusnya, kompleks makam Diraja Langgar. Kat manakah sini? Di negeri Kedah. Okey, di negeri Kedah yang menempatkan makam-makam Sultan Kedah dan keluarga diraja dari abad ke-17 sehingga sekarang. Okey, terdapat pintu gerbang berbentuk gunung dengan tulisan had diletakkan pada dua batang tiang yang mempunyai kubah berbentuk bawang. Okey, kat sinilah. Okey, ini pintu gerbang Okey, ukiran juga terdapat pada makam dan batu nisan. Okey, seterusnya kita tengok pula kompleks makam yang berikutnya ialah kompleks makam Diraja Jugra atau makam almarhum Sultan Abdul Samad. Okey, kompleks makam ini mempunyai kawasan pemakaman keluarga Diraja Selangor yang terletak di Jugra, Selangor. Jadinya kita ketahui kompleks makam Diraja Jugra ni terletak di negeri Selangor. Okey, dalam kompleks ini terdapat binaan bangunan yang menempatkan makam Sultan Abdul Samad. Okey, makam-makam kerabat diraja yang lain ditempatkan di luar kompleks, di bahagian luar. Tapi masih dalam kawasan kompleks makam Diraja Jugra. Okey, kita masuk uji minda. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan makam? Yang pertama tadi cikgu cakap. Apakah dia? Apakah itu makam? Apakah itu makam? Siapa? Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, kali ini. Okey. Melissa, cepat. Dia A, cikgu. Apakah dia? Jawapan dia? Tempat bersemadi golongan yang dihormati. Ya, betul. Apakah yang dimaksudkan dengan makam? Makam ni adalah tempat bersemadi golongan yang dihormati. Okey, kalau golongan diraja, pahlawan, kerabat diraja, kita panggil makam. Kalau kita rakyat biasa, kita panggil kubur, tanah perkuburan. Tapi konsepnya tak sama. Konsepnya sama, cuma berbeza golongan sahaja. Okey, kita tengok pula. Betul. Okey. Seterusnya kita tengok pula uji minda yang ke-16. Okey, apakah nama binaan seperti gambar di sebelah? Siapa nak jawab? Okey, di mana terletaknya, cikgu? Kat mana?
kompleks makam diraja juga atau makam almarhum Sultan Abdul Samad. Okey. Betul ke salah? Ya, betul. Kompleks makam diraja juga. Yang terletak di negeri mana ni? Di negeri Selangor, cikgu Di negeri Selangor. Nasib baik Mira dah jawab. Okey. Kemudian kita tengok pula uji minda yang ke-17. Di negara manakah terletaknya kompleks makam diraja Langgar? Siapa nak jawab ni? Boleh cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Saya nak cuba, cikgu. Boleh, Okey, silakan Nakib. Kita bagi Nakib. Okey, apakah dia? Jawapannya A, Kedah, cikgu. Kedah. Kedah. Betul ke salah? Betul. Okey. Kesimpulan untuk kita hari ini, Mira. Okey. Seni banner tradisional semakin pupus dan hilang nilainya. Okey, mungkin perkataan ini agak pahit untuk ditelan, mungkin pahit untuk diterima, tapi itu adalah kenyataan. Yang mana rumah-rumah pada hari ini, terutama rumah-rumah lah, semuanya dalam bentuk moden, rumah batu. Ya. Tidak lagi dibina dalam bentuk kayu seperti rumah-rumah tradisional yang dahulu. Okey, jadinya rumah kayu tradisional telah digantikan dengan rumah-rumah batu dan ragam hias kian dipinggirkan. Ragam hias ni apa? Ragam hias ni adalah hiasan seperti ukiran kayu. Okey, dah tak ada. Sekarang semua rumah-rumah batu, betul tak? Okey. Pada hari ini kebanyakannya hanya untuk tujuan pelancongan. Yang ada pun hanya untuk tujuan pelancongan. Jadinya oleh yang demikian kita perlu menghargai dan memelihara keunikan seni bina kaum di negara ini supaya dapat terus diwarisi oleh generasi akan datang. Mungkin kita nanti kan Mira nak buat rumah ke, Mira kata saya nak buat rumah tradisional menggunakan kayu. Mana kita tahu bila kita belajar tajuk ni kita akan berasa satu kesedaran bahawa betapa pentingnya untuk kita pelihara rumah-rumah tradisional ini daripada hilang ditelan zaman. Okey, sedikit tips yang cikgu nak bagi untuk soalan SPM. Okey, tadi kita dah belajar banyak dalam tajuk seni bina. Seni bina ni tadi mengandungi 4 rumah tradisional. Okey, lagi apa lagi Mira? Rumah ibadat. Rumah ibadat. Okay. Istana dan kompleks makam. Ada 4. Okey, itu saja je cikgu tak Mira. Ya, saya tahu, saja cikgu. je. Okey, jadinya seni bina yang kita dah pelajari ni, apa yang kita kena tahu murid-murid di rumah, apa yang kita kena tahu untuk tajuk ni? Awak kena tahu setiap identiti bangunan tersebut. Okey, setiap bangunan mempunyai identiti tersendiri. Betul. Yang mana kita kena tahu setiap negeri mempunyai bentuk bangunan tersendiri. Yang melambangkan agama, yang melambangkan bangsa, yang melambangkan kehidupan ketika itu, alat bahan yang ada pada ketika itu, bentuk muka bumi dan sebagainya. Jadinya kita kena ingat apakah identiti. Kalau kita sebut contoh rumah Minangkabau. Apa ciri-ciri rumah Minangkabau? Oh, rumah Minangkabau bumbung dia macam tanduk. Kerbau kan? Macam tanduk kerbau. Okey, apakah dia? Kenapa rumah bujang dibenda pintu dia tu secara rendah pendek. untuk menghormati tuan rumah, cikgu untuk menghormati tuan rumah. Jadi murid-murid pastinya perlu orang kata pekalah dengan setiap nota-nota yang diberi di dalam buku teks yang telah disediakan. Jadi cakna dengan segala orang kata keyword-keyword tu, cikgu. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syarul Nadia atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga murid-murid di dalam talian dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kita. Kita jumpa lagi hanya di Sukses SPM 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seni bina di Malaysia kaya dengan unsur-unsur tradisi timur dan barat. Sejarah perkembangan seni bina di negara kita memperlihatkan pengekalan identiti masyarakat yang berbilang bangsa. Setiap binaan mempunyai reka bentuk dan ragam hias yang berbeza dengan tujuan dan maksud yang tersendiri. Kita ambil contoh rumah tradisional atau juga dikenali rumah Melayu tradisional adalah sebahagian warisan seni bina Malaysia yang sangat bernilai. Rumah-rumah itu telah dibentuk dan dibina oleh orang kebanyakan yang memaparkan betapa mahir dan kreatifnya mereka dalam bidang seni bina. Hasil binaan mereka memaparkan kebijaksanaan dalam penggunaan dan perluasan ruang mengikut keperluan semasa
mengadaptasi cuaca dan penggunaan bahan binaan. Didik TV KPM